Takkanlah nak semayang jemaah dan semayang Jumaat pun dah tak boleh. Apa dah jadi ni? Mutakhir ni negara kita dan dunia secara umumnya dikejutkan dengan wabak ataupun makhluk Allah yang bernama coronavirus ataupun COVID-19. Yang mana hal keadaan tersebut menjadikan sampai peringkat perintah yang dikeluarkan sekarang tak dibenarkan solat Jumaat dan solat berjemaah di masjid ataupun surau. Sedangkan wujudnya dalil daripada ayat Al-Quran surah Jumaah ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, ini solat Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan meninggalkan segala urusan jual beli kamu. Maka inilah ayat perintah. Tapi macam mana pula yang sedang berlaku sekarang? Baik, yang pertama, fahami dulu apa itu syarat wajib solat Jumaat. Ada 7 syarat wajib solat Jumaat yang disebutkan dalam kitab Matla'ul Badrain. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, lelaki. Yang keenam, sihat tubuh badan. Dan yang ketujuh, bermukim di tempat solat Jumaat didirikan. Dalam isu sekarang, kenapa tidak boleh untuk solat Jumaat dan berjemaah? Adalah yang keenam tadi, sihat tubuh badan. Ada masalah yang menjadikan kalau pergi berhimpun akan mendatangkan pada mudarat. Baik, kenapa tak boleh? Maka kita back to basic. Berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana Sayyidina Umar menjadi khalifah pada tahun 17 Hijrah, maka berlaku satu wabak ta'un di kawasan dekat dengan Jordan. Maka perjalanan Sayyidina Umar nak menuju ke Syam itu terganggu sebabkan kena lalu kawasan tersebut yang berlaku penyebaran wabak ta'un. Maka ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dah ijtihad dengan sahabat yang lain untuk berpatah balik, maka datangnya Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dia kata kepada Sayyidina Umar, "Atafirru min khadarillah?" Wahai Sayyidina Umar, adakah kamu nak lari daripada takdir Allah? Pi je lah kan, bahasa mudah kata pi je lah, tak suruh takut Allah akan pelihara kamu. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Afirru min khadarillah ila khadarillah." Aku lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maksudnya gini, kita bawa kenderaan kereta, duduk dalam lain kanan. Dalam duduk bawa, tengok-tengok ada bewak tengah jalan. Takkan nak langgar, maka kita pun elok. Maka ketika kita elok, orang tak kata kita lari daripada takdir Allah, tetap kita berpindah kepada takdir Allah yang lain yang telah Allah tetapkan kepada kita. Yang kedua, pernah berlaku di zaman Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala dalam jilid yang ke-18 pada tahun 448 Hijrah, di Mesir dan Andalus, di kawasan Spanyol, pernah berlakunya kawasan kemarau yang sangat panjang, sehingga kan ketika itu berlakunya satu wabak yang berjangkit, sehingga kan masjid-masjid di Cordoba ditutup. Baik, apa yang kita nak ambil manfaat? Kenapa di Malaysia pun akan tutup? Para ulama di Malaysia, khususnya Kementerian Kesihatan, Jabatan Agama dan Majlis Fatwa, hanya mufti-mufti berbincang melalui daripada beberapa. Yang pertama, mereka mentahqiqkan, mengesahkan keadaan tersebut bukan semata-mata dengan zon. Apa bukti dia? Sekarang, setakat hari ini, hampir lebih 1000 orang yang telah positif daripada COVID-19. Dan di seluruh dunia lebih daripada 100,000 dah. Dan malah lebih daripada 5,000 kematian. Dan mungkin akan bertambah dan bertambah daripada saat demi saatnya. Yang kedua, arahan daripada ulil amri ataupun pemimpin untuk nak menjaga maslahah. Maka sekarang, wajib ke atas kita disebut dengan tarkul wajibat, meninggalkan sekejap yang kewajipan ini untuk nak menjaga maslahah yang lebih utama. Maka solat Jumaat dan solat Jumaah dalam fatrah COVID-19 ini masih belum ada ubat dan belum dapat dikawal, maka wajib untuk kita solat berjemaah di rumah. Jangan duk buat keras kepala, jangan tunjuk kita ni hebat. Dia kata, kita tak takut corona, kita takut Allah. Ingat, corona itu adalah makhluk Allah yang Allah datangkan tazkirah untuk menghempap kesombongan dan juga keangkuhan manusia. China, US, Jepun, Jerman, negara-negara besar dunia pun tunduk dan tidak ada daya dan keupayaan. Jadi kita hormati daripada apa yang telah dibahaskan, malah disebut oleh
Syekh Yusuf Al-Khardawi, Ketua Kesatuan Ulama Antarabangsa sendiri menyebut pada 15 hari bulan Mac, mengatakan bahawa agar masjid ditutup sementara untuk membolehkan agar penularan ini dapat dikawal dan dikekang terlebih dahulu. Dan benda ini juga disebut oleh seorang tokoh ulama dunia juga, Syekh Ali Al-Khardawi, mengatakan bahawa harus untuk meninggalkan solat Jumaat dan berjemaah dalam wabak ataupun virus-virus yang tersebar, berdasarkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'al mudadiya falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun qalu wa mal uzru qala khaufun aw maradun atau kama qala rawahu Imam Abu Daud. Sesiapa yang mendengar orang yang melaungkan azan, maka tidaklah yang keuzuran menghalangnya dari mengikutinya hadir salat berjemaah. Sahabat tanya kepada Rasulullah, wa mal uzru, siapakah apa maksud uzur? Nabi kata khaufun aw maradun, sakit ataupun ketakutan. Maka Syekh Ali menggariskan apa makna ketakutan. 3. Yang pertama adalah tentang diri sendiri, harta benda dan ahli keluarga ataupun masalah umum. Maka di sini adanya kejelasan bahawa wabak COVID-19 adalah melibatkan ketiga-tiga benda, diri sendiri, harta benda dan hak orang ramai. Maka wajib dipelihara berdasarkan hadis Nabi ini agar kita tawakuf ataupun menangguh sekejap daripada solat berjemaah ataupun apa-apa benda yang melibatkan perhimpunan. Tak kisahlah you ada ijtima' ke, kita ada reunion ke, penting kenuri kahwin pun wajib ditangguhkan untuk masalah umum. Jangan buat keras kepala. Allah bagi masa untuk kita dengan keluarga. Tuan-tuan duduk di rumah sembahyang berjemaah, makan sekali dengan keluarga, bertadabbur Quran bersama-sama. InsyaAllah Allah akan angkat wabak ini dengan secepat mungkin. Saya Muhammad Yaakob Yusra daripada Murtada Dakwah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.